Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1295 dan antara paparan utama. Ada apa pada Malaysia Madani? Tiba-tiba UMNO sudah suci di mata PAS. Perolehan kapal tiris adakah dibiarkan karam? Salam bahagia. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tata kelola atau urus takbir baik merupakan ukuran utama dalam membangunkan Malaysia Madani di kala keadaan ekonomi dunia tidak menentu hari ini. Dia berkata Malaysia tidak boleh mengetepikan hasrat untuk mendirikan sistem pentadbiran yang lebih mampan dan berdaya saing. Berpaksikan kepada slogan baharu ini, Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada Februari depan akan menyentuh beberapa perkara asas termasuk mempercepatkan kelulusan projek. Kaedah pemimpin mendapatkan komisen dalam urusan kerajaan dihentikan sama sekali. Kita akan menegakkan sistem hukum yang tak memilih bulu dalam melaksanakan tanggungjawab dan tak juga menindas atau menekan mana-mana individu, katanya. Beliau mengulangi penegasan bahawa jika projek-projek besar ditender secara terus dan bertanggungjawab, kerajaan boleh menyelamatkan berbilion ringgit wang negara. Semalam rakan-rakan jemaah menteri menelusuri laporan Ketua Audit Negara 2021. Sekiranya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan yang disebut berulang kali selama berpuluh tahun oleh Ketua Audit Negara, oleh pimpinan politik dan penjawat awam, saya yakin 5-6 bilion ringgit boleh diselamatkan. Ini cabaran kita yang tak mungkin dilaksanakan oleh jemaah menteri sahaja, tetapi dengan keseluruhan kekuatan yang ada, katanya lagi. Dalam majlis yang disiarkan ke seluruh negara secara langsung itu, Anwar melakukan gimik pelancaran buku Membangun Negara Madani yang diterbitkan Institut Darul Ihsan atau IDE. Malaysia Madani rangka kerja teguh yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim yang membentangkan visinya tentang masyarakat yang bertamadun, berkemahiran dan inklusif, mencadangkan 6 nilai teras iaitu kemampuan, prihatin, hormat, inovatif, kemakmuran dan kepercayaan. Kerangka Malaysia Madani sudah mula mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, sama ada penganalisis maupun pembangkang. Melihat kepada 6 nilai teras itu, sewajarnya ia mendorong kepada penggubalan dasar yang membawa kebaikan dan keadilan kepada rakyat, terutama golongan yang sangat memerlukan. Jom China melihat Malaysia Madani bermaksud sebuah wilayah yang berdaulat di mana penghuninya terdiri daripada masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian, kebendaan dan makmur di bawah takbir urus kerajaan yang efisien dan adil. Justru, sebuah negara yang memegang slogan Malaysia Madani perlu juga menekankan kepada pembentukan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni, berintegriti, harmonis, beradab, stabil dan bersatu padu. Kerangka Malaysia Madani tidak boleh datang hanya dari atas ke bawah sahaja atau top down, tetapi juga bawah ke atas atau bottom up. Di sinilah wakil rakyat perlu memainkan peranan mereka sebagai perantara yang menghubungkan antara rakyat dan juga kerajaan. Malaysia Madani bukan satu doktrin kerana ia dihasilkan bersama oleh rakyat supaya mereka menjadi informed society atau masyarakat yang bermaklumat, bukan walaun yang tidak dapat berfikir secara kritis dan membuat penilaian dengan berhikmah. Namun, pada masa yang sama, Malaysia Madani hendaklah kekal sebagai satu konsep yang bersandarkan kepada perlembagaan, sistem federalisme dan rukun negara. Tidak wajar kerajaan persekutuan berpaut kepada Malaysia Madani sementara kerajaan negeri lantaran dipegang oleh parti yang berlawanan mencari dahan lain yang bercanggah dengan pokok yang menjadi induk kepada 6 teras yang dinyatakan. Datanglah ke Parlimen untuk berhujah dan lontarkan idea di sana, bukan membebel di Facebook untuk menunjukkan kehebatan. Kita mahu Malaysia Madani, bukan Malaysia anarki.
Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Datuk Dusuki Ahmad sebagai pengerusi Majlis Ulama UMNO. Pengumuman itu dibuat oleh beliau ketika menggulung ucapan dasar Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL pada Sabtu. Dengan pelantikan ini, kita mengharapkan golongan ulama akan dapat bersama-sama membimbing perjalanan kita agar sentiasa berada di landasan yang benar, katanya. Beberapa hari kemudian, bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali turut diumumkan menyertai Majlis Ulama UMNO. Dalam pada itu, PAS dilaporkan amat mengalu-alukan penubuhan Majlis Ulama dalam UMNO kerana ia mampu merapatkan hubungan kedua-dua parti. Free Malaysia Today memetik Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin sebagai berkata hubungan kedua-dua parti itu akan boleh dirapatkan melalui program berlandaskan Islam yang melangkaui perbezaan politik. Saya mengalu-alukan kerana kita fikir ke arah perpaduan, ujarnya seperti dipetik. Menurut laporan, Hashim tidak menganggap Majlis Ulama UMNO sebagai pesaing kepada Majlis Syura Ulama PAS. Kita terbuka dengan agenda perpaduan ummah sampai sekarang. Kalau penubuhan dan matlamat dia sama, tak jadi halangan bagi PAS untuk menyokong, untuk mencadangkan sesuatu aktiviti yang menguntungkan kedua-dua pihak, tegasnya. Pada 22 Disember tahun lalu, setelah usaha gelombang hitam untuk menggagalkan keabsahan Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membebel di dalam Facebooknya. Kejayaan PH yang bergabung bagi membentuk kerajaan dicukupkan jumlah dengan gabungan segala puak dan individu yang melakukan kemungkaran yang menjadi sasaran mereka dalam masa kempen pilihan raya, katanya. Abdul Hadi menyifatkan pemimpin berkenaan bersifat buruk kerana mereka terlalu bersemangat, penuh rakus dan gila akan jawatan. Kumpulan ini juga akhirnya berjaya mengambil alih kerajaan dengan cara di luar tabi'i daripada demokrasi yang biasa diamalkan di seluruh dunia, kata Hadi dalam Facebooknya yang turut diterbitkan Harakah Daily. Abdul Hadi cuba memberi gambaran seolah-olah PN telah memenangi pilihan raya umum ke-15 lalu tetapi tersingkir akibat tipu daya. Walaupun PN telah melaksanakan pendekatan kerjasama mengikut adab demokrasi dan undang-undang dengan mencapai kerusi yang boleh bertahan untuk mendapat kuasa politik yang sebenar secara demokrasi. Malangnya ia dipintas dengan dilakukan pembentukan kerajaan secara luar tabi'i daripada amalan demokrasi yang sebenar dengan tipu daya dan putar belit yang sudah diketahui umum, tegasnya. Tiba-tiba apabila UMNO menubuhkan Majlis Ulama UMNO untuk mengukuhkan parti mereka, parti itu kembali menjadi suci kerana kononnya bermatlamat yang sama dengan PAS, iaitu perpaduan ummah. Lalu pemimpin PAS lupa pemimpin yang melantik Dusuki itu ialah orang yang sama yang dimaki Hamun sebagai rakus, gila jawatan dan kluster mahkamah. Sementara itu, pemimpin amanah yang tidak pernah terbabit dalam rasuah jauh sekali menjadi kluster mahkamah digelak oleh Hashim sebagai puak Mu'tazilah. Demikianlah apabila ustaz politik berbicara. Mereka ada dalih untuk membolehkan kerjasama dengan gerombolan yang mereka sendiri ejek apabila pihak lain menjalinkan hubungan. Kononnya ia di luar tabi'in. Tetapi apabila dijenamakan sebagai Majlis Ulama, walaupun ia hasil gerombolan yang mereka gelar kluster mahkamah, ia jadi perpaduan ummah. Justru jom channel kembalikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipetik Abdul Hadi untuk menjustifikasi tohmahannya kepada beliau agar bermuhasabah. Apabila diserahkan urusan mentadbir umat kepada orang yang tidak layak, maka nantikanlah berlakunya kehancuran, yakni kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Layak apa apabila mendapat pangkat sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, bertaraf menteri kononnya untuk membawa pelaburan dari negara berkenaan, tetapi hasilnya hampir. Layak apa apabila dipersoalkan kehadiran di parlimen, lalu beranalogi kononnya parlimen bukan sekolah yang tak boleh ponting. Kami mengharapkan kerjasama yang lebih strategik dan signifikan dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai. Ini akan meningkatkan keupayaan industri pertahanan dan keselamatan domestik dalam menghasilkan perkakasan dan teknologi ketenteraan khusus. Demikian Menteri Pertahanan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan menciap di Twitter rasminya. Hendaknya apa yang diciap bukan sekadar ciapan buat
perasa halwa telinga. Sebelum ini, Kementerian Pertahanan MINDEF mengumumkan pembatalan 5 perolehan yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan serta projek infrastruktur kerana akan dilaksanakan secara tender terbuka. Bermula tahun 2023, 5 perolehan yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan serta projek infrastruktur telah dibatalkan dan akan dilaksanakan secara tender terbuka. Ia selaras dengan dasar kerajaan pada masa ini yang mengutamakan ketelusan dan value for money. Justru sebarang ketirisan dan salah laku sepanjang proses tersebut adalah sesuatu yang tidak akan sesekali dikompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan tindakan salah laku demi kepentingan peribadi, kata kenyataan itu pada Khamis lapor beberapa media. Menurut laporan MINDEF mengambil perhatian serius kenyataan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai ketirisan perbelanjaan yang disampaikan pada Majlis Dialog Belanjawan Kerajaan 2023 di Putrajaya Selasa lalu. MINDEF juga tidak akan teragak-agak untuk melaporkan sebarang ketirisan dan ketidaktelusan terhadap proses perolehan tersebut kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Jelas kenyataan itu seperti dipetik. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan telah membuat lawatan ke tapak pembinaan projek kapal Littoral Combat Ship atau LCS di Lumut. Selepas lawatan tersebut, Muhammad telah mengeluarkan kenyataan. Demi kedaulatan perairan negara, Kementerian Pertahanan telah mengarahkan supaya projek pembinaan kapal LCS ini disiapkan mengikut pelan mobilisasi yang telah ditetapkan. Pembinaan fizikal LCS pertama dijangka siap dan berada di permukaan air pada 2024. Menurut Kementerian Pertahanan TLDM dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, kapal LCS mesti disiapkan supaya keperluan TLDM dan warganya tercapai demi mengukuhkan sistem pertahanan dan perairan negara. Sekejap, apa terjadi kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang pernah dipengerusikan oleh Wong Kah Woh yang begitu gigih membongkar skandal 9 bilion ringgit LCS. Laporan yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Perolehan Tadbir Urus dan Keuangan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang berhubung pembinaan LCS itu di mana kedudukannya ketika ini. Rakyat nak tahu siapa pembekal putih kapas dan Zainab Muhammad Saleh yang namanya disebut oleh Rafizi Ramli dahulu. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dikeluarkan semalam, menurut jadual asal setakat Ogos 2022 sepatutnya 5 buah kapal LCS harus disiapkan dan diserahkan kepada TLDM. Untuk rekod laporan PAC setempat 247 halaman itu antara lain mendedahkan pembayaran projek LCS berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Ini menyebabkan bayaran kemajuan LCS 1 melebihi kemajuan kerja sebenarnya sebanyak 21.1%. Bayaran sebanyak 63.8% berbanding kemajuan kerja sebenar sebanyak 42.7%. Kata PAC, tiada satu LCS disiapkan meskipun kerajaan telah membayar 6.083 bilion ringgit untuk projek itu menerusi kontrak kepada Baltic Naval Shipyard Sedia Berhad atau BNS secara rundingan terus. Walaupun rakyat memahami hasrat kerajaan untuk memastikan perairan Malaysia dipertahankan, rakyat tidak mahu melihat mereka yang menyeleweng dana negara dilepaskan begitu sahaja. Lagipun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengesahkan ketirisan dalam kerajaan yang lalu begitu besar sehingga melibatkan berbilion ringgit. Katanya tanpa kebocoran yang berlaku, negara boleh menjimatkan sehingga 10 bilion ringgit dari kebocoran sistem perolehan ini. Jurucakap melihat ia umpama malapetaka yang menyusahkan rakyat hari ini kerana gangguan yang berlaku terhadap tanggungjawab kerajaan untuk memberi bantuan secukupnya kepada mereka. Mohon penjelasan MINDEF, adakah penjenayah yang mendapat laba haram daripada kerajaan dahulu akan dilepaskan hidup senang lenang sementara rakyat dihimpit kesengsaraan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kami di Jom Channel ingin mengucapkan selamat Tahun Baharu Cina. Semoga kehidupan anda akan terus dilimpahi dengan kesejahteraan. Kongzi Facai. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.